السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pertama-tama kita merapatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam kesempatan yang ada, dalam ruang yang ada, dalam kesihatan dan nikmat keamanan, nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ketika ini. Alhamdulillah, apabila kita menyebut tentang sesuatu yang begitu penting kepada kita adalah ilmu. Apabila kita menyebut tentang ilmu ini, maka sudah pastilah kita dituntut untuk mencari ilmu. Dalam masa kita berada dalam fatrah yang lama, PKP, masjid ditutup, surau ditutup, sekolah ditutup, pasti ditutup, pusat-pusat ilmu ditutup. Maka pada ketika itu kita merasakan bahawasanya untuk kita menyampaikan ilmu itu cukup penting. Pengisian rohani yang sepatutnya kita mencari, maka pada ketika itu kita dihalang. Walaupun ada medium lain, internet contohnya, kita boleh dengar dalam YouTube ceramah-ceramah, tetapi bukanlah satu medium yang biasa, medium yang mudah kepada semua. Sebab kebanyakannya kuliah-kuliah ni dia hadir dengan barakah masjidnya, maka kita talaqi, kita berdepan, kita bermuajahah. Maka pada ketika itulah kita berada dalam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqul zikr." Idza marartum, apabila kamu lalu di taman-taman syurga, hendaklah kamu bersama-sama dengan mereka untuk menikmatinya. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, "Wa ma hilaqul zikr? Wa ma riyadul jannah?" Apakah yang disebut sebagai taman-taman syurga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu. Sebab itu majlis ilmu ini merupakan taman-taman syurga. Maka sebab itu dalam kesempatan yang ada, ruang yang ada, maka kita disuruh oleh agama kita supaya kita merebutnya. Sebab itu dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbun katsirun minan nas." Dua nikmat yang manusia tertipu dengannya. As-sihhah, kesihatan, dan juga al-farah, kelapangan. Nikmat sihat, waktu bila kita rasa nikmat sihat, waktu sakit. Waktu kita sihat ni kita banyak tertipu. Waktu sakit baru kita tahu tentang besarnya nikmat sihat. Yang kedua, waktu lapang. Waktu lapang adalah satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kadang-kadang kita tertipu juga. Dalam PKP contohnya, kita boleh baca Quran banyak,
Oleh kerana banyak aktiviti yang di luar yang kita mungkin tak boleh buat, tapi di rumah kita boleh buat. Kita boleh semayang jemaah bersama dengan anak-anak kita. Kita boleh pimpin, tetapi ada juga orang tak boleh nak buat. Kemungkinan pada ketika itu walaupun lapang, walaupun ada masa, tetapi mungkin bekalan dia, persiapan dia mungkin kurang. Dia tidak mampu untuk mengisi waktu-waktu tersebut. Al-Hafiz Ibn Hajar ketika mana membincangkan berkaitan dengan asyratus sa'ah, alamat-alamat kiamat, maka apabila berlakunya alamatul kubra, alamat besar kiamat. Alamat besar kiamat ni seperti mana munculnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, kemudian khuruj, keluarnya matahari di sebelah barat, keluarnya dabah, keluarnya dukhan dan sebagainya, alamat besar. Apabila zahirnya Imam Mahdi pada ketika itu, maka fenomena alam itu telah berubah. Oleh kerana banyaknya kejahatan, banyaknya kefasadatan yang berlaku di dunia ini, maka umat pada ketika itu mencari sesuatu yang boleh menolong umat Islam. Maka zahirnya Imam Mahdi yang memerintah dalam sebuah hadis yang menyatakan 7 ataupun 8 tahun Imam Mahdi memerintah dunia ni, dan dunia ini pada ketika itu berada dalam keadaan aman. Maka pada ketika itu zahirnya Dajjal, zuhur Dajjal, maka pada ketika itu umat Islam berada dalam keadaan ujian. Kemudian turunnya Nabi Isa, bunuh Dajjal. Kemudian pada ketika itu, selepas daripada itu, apa dia matahari naik daripada sebelah barat, pintu taubat ditutup. Maka fenomena itu berubah. Kita berada dalam keadaan fenomena yang berubah. Walaupun kita tak ada lagi lah alamat yang besar, tak ada lagi lah yang dikatakan Al-Mahdi Al-Muntazar. InsyaAllah dalam kuliah-kuliah yang akan datang, kalau saya sempat ataupun malam ini, kita akan sebut apakah yang dikatakan Imam Mahdi daripada sudut akidah kita dan sebagainya. Tetapi kita merasa perubahan berlaku pada dunia pada hari ini. Kalau dalam hadis Nabi SAW menyebut saum, Nabi suruh rapatkan saum. Mayang kita duduk jarang-jarang 1 meter. Ngaji dalam fiqh makruh hukumnya kita duduk renggang ni kena rapat. Tiba-tiba dia mari Covid ni, maka hukum fiqh dia berubah. Hukum fiqh berubah. Mayang tak rapat, bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Ulama-ulama berijtihad untuk mengekang penularan penyakit ni, semayang, maka kita tak rapat, kan? Kita tak rapat. Begitu juga aktiviti yang lain. Azan pun ketika PKP pun berubah, kan? Selalunya kita sebut hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tapi azan ketika mana dalam PKP juga disebut dalam kitab-kitab fiqh. Maka as-salatu fi buyutikum, as-salatu fi rihalikum. Semayanglah kamu di rumah-rumah kamu, semayanglah kamu di tempat-tempat kamu, kan? Tak boleh main masjid. Kamu nak main masjid, dulu apa dia, garis panduan Jabat Agama, mari seorang azan, betul balik. Ada tengah mari buat apa? Nak mayang seorang, mayang di rumah apa boleh? La ilaha illallah. Kan? Dia keluar macam-macam. Sebab apa? Tak pernah berlaku. Kan? Tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Saya pun tak pernah lah zaman komunis, zaman Jepun tak pernah lalui. Kan? Tapi apabila kita duduk sembang dengan orang-orang, tak pernah lagi lah masjid duduk katuk. Tak pernah lagi lah masjid apa dia mayang jemaah pun tak boleh. Tak pernah lagi lah
mayang perlu enggang tak pernah lagi tahu tak lama lah tak pernah. La ilaha illallah. Maka zaman kita hidup ni Allah Taala berikan kesempatan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Taala berikan nikmat keamanan. Aman. Mari ujian kepada kita, maka pada ketika itu kadang-kadang kita tak dapat menahan, tidak dapat membuat persiapan. Sebab itu apabila kita berhadapan dengan sebarang ujian, maka kita mestilah mempunyai ilmu dan kita mestilah mempersiapkan diri. Kadang-kadang dalam waktu yang ada ni kita tak mampu apa dah untuk menjadikan rumah tangga kita sebagai masjid, rumah tangga kita sebagai surau. Kita duduk tumpang lah. Tapi kadang-kadang apabila jadi PKP, kita kena buat masjid di rumah kita. Kita kena buat surau di rumah kita. Kita tak mampu kadang-kadang. Oh, lorak dah. Tahun ni buat kena ni. Tidak tahun nuluk mayang tarawih di masjid, tahun ni lorak dah lah. Aku doa betul tu suruh pun sak lupa, sak ingat. Oh jenuh dia kata. Oh lorak tu, ada 5 ribu tu. Kan? Nu. Anak dengan bini duduk belakang. Dia. Jam mana abang malam ni? Abang sakit. Apa ni lutut ada ni. Malai esok pula lah. Sakit teruk. Kan? Jadi sebab tu apabila kita melihat kepada keadaan-keadaan yang ada, ujian-ujian yang ada, kita pun tak tahu ujian apa lagi yang akan Allah Taala berikan uji kepada kita. Dan dalam waktu yang ada tersebut, maka alhamdulillah kebanyakan kita ni patuhlah. Alhamdulillah sebab tu penyakit ini dapat kita kawal. Dr. Zulkifli Al-Bakri dia buat pula satu risalah, satu buku Fiqh Covid. Fiqh berkaitan dengan Covid dan fiqh berkaitan dengan Covid. Bagaimana ijtihad ulama itu berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Malam ni kita nak masuk satu tajuk berkaitan dengan Zuhurul Mahdi. Zuhurul Mahdi. Sebenarnya tajuk ni saya lampirkan saya bincang dalam 10 minit, 15 minit sebelum kuliah untuk baca kitab. Tapi oleh kerana malam ni malam pertama ni saya nak habis tajuk ni lah. Tajuk berkaitan dengan alamat-alamat kubra, tanda-tanda besar berkaitan dengan Imam. Siapakah Imam Mahdi? Daripada sudut akidah kita, adakah percaya kepada Imam Mahdi merupakan satu benda yang kabur, tidak ada asas dalam agama, dongeng, ataupun ada asas dalam agama? Bagaimana ulama hadis meletakkan kedudukan permasalahan Imam Mahdi? Kan? Bagaimana pendapat ulama-ulama berkaitan dengan permasalahan Imam Mahdi? Maka di sana apabila kita membincangkan berkaitan Imam Mahdi, ada dakwaan, ada segolongan orang dakwah kata dia Imam Mahdi. Dia Imam Mahdi. Maka kita dalam berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berdepan dengan dakwaan-dakwaan segolongan orang yang mendakwa dia Imam Mahdi, maka pada ketika itu kita sepatutnya mempunyai maklumat yang tepat. Kita nak letakkan kedudukan kita, keyakinan kita, di manakah kita apabila kita berdepan dengan golongan-golongan yang mendakwa bahawa dia adalah Imam Mahdi. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law lam yabqa min ad-dunya illa yawmun la tawwala Allahu dhalika al-yawm hatta yab'athu fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wasmu abi isma abi." Hadis ini riwayat Imam Tirmizi wa Abu Dawud dan telah disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Tidak kekal
dunia ini kecuali satu hari yang Allah Ta'ala panjangkan hari tersebut, sehingga Allah Ta'ala membangkitkan seorang laki-laki minni, daripadaku, daripada ahli keluargaku, keturunan dia daripada ahli keluargaku. Ataupun dalam lafaz yang lain, syakur rawi min ahli baiti, daripada ahli keluargaku, minni au min ahli baiti. Yuwatiu ismuhu ismi, yang bersamaan namanya dengan namaku. Nama Nabi Muhammad, Imam Mahdi juga nama dia Muhammad. Wasmu abi, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Nabi kata, nama bapa Nabi SAW Abdullah, maka nama Imam Mahdi juga Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, berdasarkan kepada hadis ini. Hadis ini riwayat daripada Imam Tirmizi wa Abu Dawud, hadis sahih. Maka nama Imam Mahdi itu adalah Muhammad bin Abdullah, bukan nama lain. Pertama nama dia siapa? Nama dia Muhammad bin Abdullah. Dikatakan sababu zuhuri, sebab zahirnya Imam Mahdi, sayazhar fi akhir zaman rajulun salih, akan zahir di akhir zaman seorang laki-laki yang saleh, ba'da, selepas daripada berlakunya kefasadatan, banyak berlakunya kemungkaran, banyak berlakunya kezaliman. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala memilih seorang lelaki, maka Allah Ta'ala islahkan dia dalam satu malam. Dalam satu hadis, satu malam dia mendapat dia jiwa kepimpinan, dia mendapat ilmu pada ketika itu untuk memimpin. Maka pada ketika itulah dia mempunyai pengikut dan sebagainya. Imam Mahdi ini dibai'ah di mana? Adakah Imam Mahdi ini dia memviralkan dia Imam Mahdi? Masalah aja. Adakah dia mengaku kepada Imam Mahdi, dia nak menjadi Imam Mahdi? Maka sebab itu dalam hadis yang banyak menyebut tentang Imam Mahdi ini, disebut bahawa Imam Mahdi ini dikatakan ketika mana dia dibai'ah di antara Hajarul Aswad, antara maqam dengan maqam Ibrahim. Pada ketika itu dalam riwayat mengatakan dia lari daripada Madinah ke Mekah, dia tak mau. Tetapi pada ketika itu umat Islam kenal kata dia Imam Mahdi, maka mereka berbai'ah dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi ni dia lari, dia tak mau. Kan? Bukan dia tawar diri, aku adalah Imam Mahdi, kamu semua kena bai'ah aku. Bukan. Kan? Bukan. Sebab itu Imam Mahdi ini dalam sebuah hadis Nabi SAW, dia lari. Sebab itu ulama mengatakan yubayi'u li rajulin baina rukni wal maqam, dibai'ah bagi seorang laki-laki iaitu Imam Mahdi di antara rukun dan maqam. Bagi ulama mengatakan rukun Yamani, ada yang katakan Allahumma salli ala Muhammad, Hajarul Aswad, dan juga maqam Ibrahim. Di situ dibai'ah Imam Mahdi, bukan di tempat lain. Maka pada ketika itu dikatakan zahirnya Imam Mahdi berlaku kematian anak khalifah. Apabila berlakunya kematian anak khalifah, maka pakat duk berebut. Ada yang mengatakan dalam hadis Sauban bahwasanya Nabi SAW bersabda,
yaqtatiluna 'inda kanzikum salasatun kulluhum ibnu khalifah. Maka saling berbunuhan, iaitu anak khalifah yang 3. Kulluhum, semua mereka ni 3 orang ni ibnu khalifah. Summa la yasiru ila wahid minhum, jika 3 orang tak dapat. Sama ada yang mengatakan bahawa mereka bertelingkah, berkelih itu sebab dah dapat harta, ataupun mereka bertelingkah dengan sebab untuk mendapat jawatan khalifah, pengganti. Dan pada ketika itu, summa tatla'ur rayatus sud, maka zahirlah, naiklah panji-panji hitam. Dan panji-panji hitam min kibalil syarq, min kibalil masyriq, daripada sebelah timur. Fayaqtulunakum, maka panji-panji hitam ni, pasukan panji-panji hitam ni, Nabi SAW mengatakan, fayaqtulunakum, mereka akan memerangi kamu seperti lam yaqtulhu qaumun, yang tidak pernah serangan mereka tak pernah ada sebelum daripada kamu. Maksudnya hebatnya pasukan panji-panji hitam. Kata Sauban yang meriwayatkan hadis ini, summa zakara syai'an la ahfazu. Kemudian Nabi sebut sesuatu yang aku tak hafal, yang aku tak ingat. Tapi Nabi kata, faqala fa iza ra'aitumuhu, apabila kamu melihatnya, fabai'u, maka hendaklah kamu berbai'ah dengannya. Wala habwan ala salbi, walaupun kamu merangkak di atas salbi. Jadi hadis ini ulama meletakkan bila waktu zahirnya timbulnya Imam Mahdi. Jadi waktu timbulnya Imam Mahdi, ulama mengatakan fi akhir zaman, di akhir zaman. Ketika mana kekacauan berlaku di dunia, dan ketika itu juga berlaku pertelingkahan, bunuh-membunuh 3 orang khalifah ni. 3 orang aulad khalifah, 3 orang anak khalifah, untuk berebut harta, ataupun yang dikatakan bahawa berebut jawatan khalifah dengan sebab kematian ayah mereka. Jadi itu di antara waktu zahirnya Imam Mahdi. Apabila kita membaca tentang sejarah-sejarah orang yang mengaku Imam Mahdi ini, sebab tu saya pilih tajuk ni, sebab ada yang dakwa kata mereka adalah Imam Mahdi. Antaranya Syiah Rafidah. Syiah Rafidah juga dikenali dengan Syiah 12, Isnai Asyar. Mereka mendakwa Imam Mahdi di sisi mereka adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari. Nah, ni beza akidah Ahli Sunnah dengan beza akidah Syiah. Nah, jadi persoalan Imam Mahdi ini cukup penting berkaitan dengan akidah. Sebab golongan Syiah Rafidah mendakwa Imam Mahdi di sisi mereka adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari. Dan keturunan Imam Mahdi itu berasal daripada min waladi Husain, daripada anak Husain. Sedangkan Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Imam Mahdi itu keturunan dia daripada Sayyidina Hasan, bukan daripada Sayyidina Husain. Itu berbeza di sudut i'tiqad. Yang kedua, Syiah Rafidah ni dia dakwa Muhammad bin Hasan Al-Askari ni ketika mana umurnya 5 sanawat, 5 tahun, maka dia duduk dalam satu gua. Dia masuk dalam gua, hilang. Tapi walam yamut, tak mati. Wa sawfa yakhruju fi akhir zaman, dia akan keluar di akhir zaman. Ni pegangan akidah Syiah. Wa ya'taqidun annahu hadirun fil amsar,
Dan mereka mendakwa bahawa dia hadir. Dia ada. Dia tahu ahwal nas. Dia tahu keadaan manusia ni. Di Malaysia ni duk gabung di parlimen ni, dia tahu. Ya'lamu ahwal nas. Lakinnahu ghaibun 'anil absar, la fala yura. Tetapi orang tak nampak dia. Ghaib. Tak nampak. Fala yura. Tak kelihatan. Ni dakwaan Syiah Rafidah. Kan? Syiah Rafidah. Maka ulama hadis mengatakan ini adalah percakapan yang tak betul. Tidak didirikan dengan dalil. Maka ia bersalahan dengan sunnah. Kan? Sebab para nabi, para rasul, orang yang paling afdal makhluk di sisi Allah, Allah Ta'ala wafatkan mereka, para nabi. Wafat. Bagaimana Allah Ta'ala wafatkan para nabi dan rasul, mengekalkan Mahdi Rafidah ni. Kan? Hidup semenjak daripada 1000 tahun seperti mana yang didakwa. Begitu juga kalau dia hidup, tentu kalau nabi, dia tak duduk saja amal ma'ruf nahi munkar. Mestilah dia keluar untuk amal ma'ruf nahi munkar. Ni duduk saja, duduk tengok saja. Ni tak berlaku dalam sejarah para pejuang, khususnya para nabi dan para rasul. Ada juga orang yang mendakwa, Abdullah bin Sabah, dia dakwa juga. Tapi dia tak claim dia adalah Imam Mahdi. Dia kata Sayyidina Ali itu adalah Al-Mahdi Muntadhar. Bukan Sayyidina Ali yang mendakwa, tapi Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni Yahudi. Dia dakwa apabila dia tidak boleh mencapai cita-cita dan menjadi pemimpin di Madinah pada ketika itu, maka dia lontarkan idea-idea yang karut-marut. Tujuannya supaya masyarakat dalam keadaan bertelingkah. Antara dia kata apa? Abdullah bin Sabah kata anna Aliya ibni Abi Talib huwa al-Mahdi Muntadhar wa za'ama annahu sayauд ila dunya. Dan dia dakwa, Abdullah bin Sabah kata Imam Mahdi ini akan kembali ke dunia. Dia dakwa bahawa Imam Mahdi ini akan kembali ke dunia. Siapa dia? Ali. Sayyidina Ali bin Abi Talib itu adalah Imam Mahdi. Akidah ahli sunnah dia tak mendakwa sedemikian. Ada juga yang disebut Mukhtar bin Ubaid As-Saqafi. Dia dakwa, ini juga dakwaan Muhammad bin Hanafiyah yang meninggal pada tahun 81 Hijrah. Dia adalah Imam Mahdi. Kan? Muhammad bin Hanafiyah ni adalah Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Muhammad bin Ali bin Abi Talib, anak Sayyidina Ali. Anak Sayyidina Ali. Ini juga dakwaan-dakwaan yang berlaku. Jadi dalam setiap masa ada dakwaan-dakwaan yang mengatakan mereka adalah Imam Mahdi. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, maka Nabi sebut tentang sifat Imam Mahdi. Ajlal jabhah, aqnal unuf, yamla'ul arda qistan wa adla, kama muli'at zulma wa jura, wa yamliku sab'a sinin. Maka Imam Mahdi itu sifat dia ajlal jabhah, dahi luah, aqnal unuf, berhidung mancung, yang memenuhi bumi dengan keadilan. Memenuhi bumi dengan keadilan. Jadi hadis ini menyebut tentang sifat Imam Mahdi. Imam Mahdi di antara sifatnya dari luar hidung mancung. Ini di antara sifat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Mahdi keturunan dia daripada Sayyidina Hasan bin Ali. Keturunan dia
daripada Sayyidina Hasan bin Ali. Sebab apa? Keturunan dia daripada Sayyidina Hasan bin Ali. Kata ulama, Sayyidina Hasan bin Ali ini selepas daripada syahidnya Sayyidina Ali bin Abi Talib, maka pada ketika itu umat Islam ada dua amiran, ada dua pemerintah, ada dua ketua. Satu Sayyidina Hasan yang memerintah di Iraq, mengikut yang ramai di Iraq, di Hijaz, di Mekah, Madinah. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam. Dua pemerintah pada ketika itu. Apabila berlakunya majlis tahkim, maka pada ketika itu di antara Muawiyah dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka pada ketika itu terlututnya jawatan Sayyidina Ali. Maka pada ketika itu sebelum tu berlakunya peperangan kan di antara Sayyidina Ali dan juga Muawiyah, dan juga yang disebut sebagai peperangan Siffin. Begitu juga peperangan di antara Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali. Banyaklah peperangan di kalangan sahabat. Apabila kita bercakap berkaitan dengan pertelingkahan sahabat ni, akidah ahli sunnah wal jamaah pada ketika itu kita tak cerca sahabat. Ini kita duk mengaji dalam akidah antaranya kita Jawharut Tauhid, sebut tentang akidah pertelingkahan sahabat. Kan? Kita tak cerca mereka oleh kerana masing-masing berijtihad. Sayyidina Ali berijtihad pada ketika itu, dia baru naik jadi khalifah. Muawiyah katibul wahyi, orang yang menulis wahyu juga berijtihad. Dia nak menuntut kematian Sayyidina Uthman bin Affan. Dia juga berijtihad pada ketika itu. Dia juga sahabat Nabi. Namun demikian, ijtihad mereka pada ketika itu menyebabkan berlakunya peperangan, menyebabkan ramai kalangan sahabat yang meninggal, terutamanya dalam peperangan Siffin. Begitu juga peperangan di antara Muawiyah, di antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Namun demikian, penyokong Sayyidina Ali yang berada di Iraq dan Hijaz ni melantik Sayyidina Hasan. Apabila Sayyidina Ali dibunuh oleh Khawarij pada ketika itu, maka Khawarij ni mereka mengatakan selepas daripada Sayyidina Ali menerima perdamaian dengan Muawiyah, maka Khawarij pada ketika itu satu kelompok yang mengatakan Sayyidina Ali pun tak boleh pakai, Muawiyah pun tak boleh pakai. Maka mereka nak bunuh dua-dua orang. Mereka nak bunuh Sayyidina Ali, mereka nak bunuh Muawiyah. Tapi Muawiyah selamat. Kan? Dan yang terbunuh adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu umat Islam pada ketika itu ada dua orang pemimpin, amiran, dua ketua. Sayyidina Hasan, iaitu anak kepada Sayyidina Ali, memerintah di Iraq dan Hijaz. Dia ada pengikut dia di Iraq dan Hijaz, sokong Sayyidina Hasan. Manakala di Syam, di Syria, di Palestin, maka pada ketika itu di Syam ni Muawiyah bin Abi Sufyan, dia pengikut dia ramai. Sebab Muawiyah ni dia jadi gubernur lama sejak daripada zaman Osman, 20 tahun. Ulama-ulama sirah mengatakan lama, sebab tu dia ada pengikut yang ramai di Syam. Maka Sayyidina Hasan selepas daripada dia dilantik pada ketika itu, dia tanazul. Tanazul maksudnya dia melepaskan jawatan dia khalifah. Maka disebut sebagai Amul Jamaah, tahun penyatuan di antara umat Islam. Sebab saya rasa kata tak apalah, aku lepaslah jawatan ni bagi kepada Muawiyah. Maka sebab itu ulama mengatakan Allah Ta'ala membalas balik, kan, a'ta'allahu au a'ta zurriyatahu aksar minhu.
Maka Allah Ta'ala menggantikan balik bagaimana zuriat daripada Sayyidina Ali ini, iaitu Sayyidina Hasan, dia melepaskan jawatan khalifah dia, maka Imam Mahdi yang akan zahir di akhir zaman, maka daripada keturunan Hasan bin Ali. Daripada keturunan Hasan bin Ali, bukan daripada keturunan Husain bin Ali. Daripada Hasan bin Ali. Ini di antara alasan-alasan yang disebut oleh ulama berkaitan dengan tali barik keturunan, sebab Imam Mahdi daripada keturunan Sayyidina Hasan. Maka Imam Mahdi ini memerintahkan dunia 7 sinin, 7 tahun. 7 tahun ataupun dalam riwayat yang mengatakan 8 tahun. Maka ketika mana Imam Mahdi memimpin dunia pada ketika itu, umat merasai nikmatan azimatan, nikmat yang cukup besar. Maka bumi pada ketika itu kaya dengan pokok-pokok buah-buahan. Hujan turun lebat, harta yang banyak dan sebagainya. Jadi ketika mana Imam Mahdi memerintah, dikatakan oleh ulama, Imam Mahdi ini dia keluar dengan nama Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi. Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Ali, sebab tu dia kata Alawi, Hasani Al-Alawi, min kibalil masyriq, daripada sebelah timur. Maka wa inda khurujihi la yakun wahdah, ketika mana keluarnya Imam Mahdi, dia bukan seorang-seorang, tapi yu'ayyiduhu Allah bin nas. Maka dia ni dibantu, diperkuatkan oleh orang ramai daripada ahli masyriq, yang mereka bersama-samanya berjihad fi sabilih, di jalan Allah Azza wa Jalla, seperti mana datangnya hadis-hadis yang menyebut tentang keluarnya Imam Mahdi. Maka sebab itu Abu Sa'id Al-Khudri riwayat, kan? Sebab ada dakwaan kata Imam Mahdi ni dongeng kan? Tak ada apa pun, tak betul. Ni logat ni. Maka sebab itu ada hadis, banyak hadis, antaranya riwayat Hakim daripada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yakhruju fi akhir ummati, keluar di akhir umatku Al-Mahdi, yaskillahu al-ghais, Allah Ta'ala menyirami dengan hujan, maksudnya bumi pada ketika itu subur. Wa tukhrijul ardu nabataha, keluarnya bumi tumbuh-tumbuhan. Wa yu'ta al-mal sahaha, maka diberikan harta sama banyak. Maka tak berkelit. Lah ni pekat, tak sama banyak. Oh, mu dapat, aku tak dapat. Oh, mana tak boleh jadi. Kalau nak berkelit kan, kita duk tengok. Kes apa? Kes tak dapat kan. Kalau dapat semua tak berkelit. Kes tak dapat. Kes tak dapat nak berkelit. Zaman Imam Mahdi, wa yu'tal mal sahaha, sama banyak. Wa taksurul masyiyah, banyaknya binatang ternakan. Dan wa ta'zimul ummah ya'ishu sab'an aw samaniya, umat menjadi mulia. Dan pada ketika itu kehidupan dalam masa 7 tahun ataupun 8 tahun. Mulia. Kita ni kita pun tak tahu lah. Umat kita mulia. Kita duk berkeli lah ni, banyak di kalangan kita. Bangsa asing tu tolak tepi. Kita tengok kita yang pertamanya. Duk jadi apa-apa pun kita duk berkeli. Kan? Mulia tak sebab kita berkeli? Tak mulia. Sebab itu zaman Imam Mahdi kita mulia, maka umat pada ketika itu Allah Ta'ala berikan
harta yang sama banyak. Pakat ada belaka. Tak timbul rasa cemburu, hasad dan sebagainya. Maka ulama mengatakan Imam Mahdi ni maklum wal ahaditsu fihi mustafidah. Maklum, diketahui. Hadis-hadis yang berbicara berkaitan Imam Mahdi ini adalah mustafidah. Banyak sangat. Bahkan mutawatirah, muta'adidah, yang kuat menguatkan hadis. Bukan seorang yang berbicara berkaitan dengan Imam Mahdi ini, tetapi banyak ulama-ulama yang menyebut tentang Imam Mahdi. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi SAW disebut bahawa ubashirukum bil Mahdi, aku kabarkan kepadamu Imam Mahdi, kabarkan berita gembira dengan Imam Mahdi. Yub'atsu ala ikhtilafin minan nas, maka dibangkitkan Imam Mahdi ketika mana berlakunya pertelingkahan di kalangan manusia. Dalam hadis yang lain menyebut tentang pertelingkahan anak-anak khalifah pada ketika itu. Wa yamla'ul ardu qistan wa 'adla, bumi pada ketika itu dipenuhi dengan keadilan, seperti mana muliat juran wa zulma, seperti mana sebelumnya dipenuhi dengan kedurjanaan, kezaliman. Yarda anhu sakanus sama wa sakinul ard, maka pada ketika itu penduduk langit dan penduduk bumi ridha. Yuksimul mal sahaha, dibahagikan harta itu dengan sama banyak. Jadi berdasarkan kepada hadis ini menyebut tentang bagaimana kepimpinan Imam Mahdi yang zahir pada ketika itu, maka ia diredai penduduk langit dan penduduk bumi. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, hadis ini riwayat dalam kitab Musnad. Sebut Musnad ni Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Al-Mahdi minna ahlul bait yuslihullahu fi lailah. Mahdi ini daripada keturunanku ahlul bait, Allah Ta'ala mengislahkan pada satu malam. Jadi Allah Ta'ala islahkan, menyediakan, memberi petunjuk kepada dia. Wa yu'tihi min sifatil qiyadah, beri sifat-sifat kepimpinan dan hikmah yang sebelumnya dia tidak ada sifat-sifat sedemikian. Satu malam Allah Ta'ala beri kepada sifat dia, sifat kepimpinan, dan Allah Ta'ala beri petunjuk kepada dia pada ketika itu. Maka itulah yang disebut tentang sifat-sifat berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Sebab itu apabila kita baca berkaitan dengan Dajjal, maka Nabi SAW mengatakan, anzar, aku memberi peringatan kepadamu, maksudnya kepada para sahabat dengan kedatangan Dajjal. Namun demikian, sebelum datangnya Dajjal, zahirnya Imam Mahdi. Tetapi Imam Mahdi tidak membunuh Dajjal, tetapi yang dibunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam, yang turun di akhir zaman pada ketika itu, dan dia mengikut menjadi makmum kepada Imam Mahdi oleh kerana meraihkan syariat akhir zaman ni, syariat Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi Isa mengikut menjadi makmum kepada Imam Mahdi, yang pada ketika itu adalah hadis mengatakan pada waktu subuh, kan? Pada waktu subuh. InsyaAllah kita akan baca sikit-sikit berkaitan dengan sifat-sifat yang berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Kita boleh kenal dan kita membuat persiapan daripada ujian-ujian fakta, ujian-ujian maklumat-maklumat yang kadang-kadang tak betul, menyebabkan kadang-kadang kita tertipu.
dengan sangkaan maklumat-maklumat yang sampai kepada kita, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu untuk malam ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Allahumma ta'ala. Wa ta'ala. Ta'ala ala nusrati syari'ati wa afillah wa rahmatullah. Wa amlaha. Surahullah. Innaka nahnu nafiq. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yahsha. Tasbah. La tarba'. دعوة لا يستجاب لها رحمه ربنا لك نكتب آخرة النار وصلى الله على محمد